Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini cikgu nak tunjukkan cara-cara untuk melakar pola. Jadi alatan yang kita perlukan ialah pembaris. Kalau ada pembaris panjang lagi bagus, tapi kalau tak ada pembaris pendek pun dah memadai. Diikuti dengan pensel pemadam. Kalau salah boleh padamkan. Kalau di rumah kamu ada pembaris ni sesiku, pembaris sesiku dan pembaris lengkung, boleh gunakan. Kalau ada pembaris tukang jahit pun boleh juga gunakan. Kalau tak ada, tak apa. Kita guna jas barang-barang ni pun sudah cukup ya. Okey, lepas tu kita perlukan 2 helai kertas A4. Jadi untuk kertas A4 tu, kalau satu cikgu risau nanti tak muat. Sebab tak tahu kamu mulakan garisan tu dari mana. So, 2 helai kertas A4, kamu salotip kat tengah-tengah ni. Okey, bila dah salotip, kita tak gunalah bahagian yang bersalotip ni. Kita akan guna sebelah lagi bahagian ni ya. Okey, dan kita gunakan secara menegak. Okey, sebab ini cikgu tunjukkan contoh pola yang dah siap. Okey, muatlah 2 pola kat sini untuk 2 kertas A4. Pola ni muat, termasuklah pasi dia semua dah ada. Okey, jadi bila kita nak buat melakar pola, kita perlukan ukuran badan. Jadi ukuran badan yang kita perlukan untuk melakar pola rompi, yang pertama bahu. Kamu boleh je conteng kat sini. Sebab nanti bila kita letak dekat kertas ni, kita senang nak tengok. Bahu, gunakan ukuran yang standard untuk semua orang. Untuk ukuran standard untuk pola yang mini. Okey, pola mini ya. Okey, jadi bahu 16 cm. Tapi kena bahagi 2 lah. Okey, setengah bahu sama dengan 8 cm. Seterusnya, bahagian yang kedua yang kita perlu ada ukuran ialah dada. Okey, dada kita kena bahagi 4. Okey, dada 36 cm. Bahagi 4, 1/4 dada sama dengan 9 cm. Okey, seterusnya pinggang. Ukuran pinggang. Okey, pinggang 32 cm. Jadi 1/4 pinggang. Pinggang sama dengan 8 Okey, 8 cm. Seterusnya punggung pula. Punggung 40 cm. Punggung pun kita kena bahagi 4. Jadi 1/4 punggung sama dengan 10 cm. Kemudian kita kena tahu labuh baju. Okey, labuh baju. Ni kalau kamu tinggi, kalau kamu bolehlah tambah sikit. Tapi sekarang kita buat ukuran yang sama saiz untuk semua orang. Jadi tak perlu tambah. Just ambil 25 cm. Ukuran labuh ni tak perlu bahagikan lagi. Okey, seterusnya ukuran bahu ke pinggang. Okey, ataupun kita panggil labuh tengah belakang lah. Okey, bahu ke pinggang pun sama. Tak perlu lagi kita bahagi. Just ambil 16 cm. Jadi, untuk melakar pola ni secara asasnya ada beberapa garisan lah yang kamu perlu tahulah. Okey, yang pertama nanti kita akan buat dulu garisan labuh baju. Okey, so cikgu akan lukis dulu labuh baju. Kemudian cikgu akan minta kamu buat garisan bahu. Atas ni bahu. Okey, dekat bahu ni dia akan ada bukaan leher. Macam tu kan. Okey, seterusnya dada. Okey, garisan dada. Kemudian ada garis melintang untuk pinggang. Diikuti dengan punggung. Okey, ada lagi kat sini labuh tengah belakang satu lagi kan. Okey, last kali ialah labuh baju. Labuh baju. So nanti kamu akan nampak banyaklah garisan yang melintang ni. Sebabnya kita kena letak ukuran-ukuran ni. Sebab kalau kita tengok pola baju ataupun baju kamu, baju t-shirt kamu macam ni kan.
Okey, ni contoh baju t-shirt kamu. Jadi bila kamu lipat dua baju tu, dia akan jadi separuh. Sini leher, lepas tu bahu, ada lengan, lepas tu dia ada pinggang, lepas tu punggung. Lepas tu punggung ni, lepas tu dia ikut labuh baju lah. Lepas tu dia akan jadi macam ni. Bila kita lipat dua kan. Pola ni separuh badan lah. Jadi that's why kita kena ada kat sini lah garisan bahu, garisan dada, garisan pinggang, garisan punggung dan juga labuh baju. So harap kamu faham lah. Okey, jadi sekarang kita akan membuat lakaran pola ya. Kita akan melakar pola. Jadi yang pertama sekali kita kena lakarkan garisan labuh baju. Okey, tadi kan kita ada tulis ukuran kat sini kan. Labuh baju, okey 25 cm. So, terus kamu ambil pembaris. Jangan terus rapat kat tepi ni sebab nanti kita nak letak macam-macam lagi kat tepi ni. Antaranya basi. So, letak betul-betul tepi garisan ni sebab kita nak pastikan pola kita tu garisan dia lurus. Okey, jadi buat labuh baju sama dengan 25. So, bila dah buat labuh baju, kamu boleh tandakan panjang dia. Untuk atas ni kita mulakan dengan titik A lah. Okey, selepas kita buat labuh baju, garisan menegak ni, sekarang kita akan buat garisan melintang pula. Okey, untuk garisan melintang, kita mulakan atas kali ni adalah untuk bahu. Tapi jangan ukur dulu, kamu buat garisan dulu. Sebab apa? Kadang bila kita terus mula dekat kosong ni, mungkin garisan kita ni akan jadi sengit. Jadi, kamu letak bahagian tepi ni betul-betul selari dengan garisan tu. Garisan menegak yang telah kamu buat tadi. And then, kamu buat dulu garisan lurus. Okey, lepas tu barulah kita ukur. Bahagian tepi sekali ni letak kosong. Mula dengan kosong. Lepas tu baru kita tanda ukuran bahu. Okey, macam tadi bahu kita dah tulis tadi 8 cm kan. Jadi, so kamu tanda kat sini 8 cm. So, tandakan dengan titik B sebagai titik B. Selepas tu, disebabkan kita buat garis bahu ni, kita terus tandakan ukuran bukaan leher. Okey, untuk bukaan leher, kita ambil 3.5 cm. So, 0 hingga 3.5 cm. And then, kamu labelkan dia sebagai titik C. Okey, selesai untuk garisan bahu. Okey, sekarang kita selesaikan dulu garis leher. Jadi, untuk garis melintang leher dah ada 3.5 cm. Sekarang kita tandakan pula ukuran menegak. Menegak dia kita ambil 4 cm. So, kita labelkan dengan D. Okey, lepas tu kita cantumkan dia. Macam mana nak cantumkan dia? Mungkin kamu boleh buat dulu square macam ni. Okey, bila dah boleh buat square ni. Okey, cikgu ada pembaris ni. Pembaris ni untuk cikgu buat lengkup. Okey, kalau kamu tak ada, kamu boleh freehand saja. Tapi cikgu kenalah buat cantik-cantik untuk kamu nampak bentuk dia yang sebenar kan. Okey, contohnya macam kamu pakai baju t-shirt lah. T-shirt kamu kan dia ada bukaan leher macam tu. Okey, ini contoh baju lah. Okey, cikgu ni tak cantik sangat. Okey, ni baju t-shirt kamu. So, biasanya bukaan leher hadapan tu dia akan lekuk dia ke dalam sikit berbanding dengan bahagian belakang. Boleh cek baju kamu sekarang. Kalau ada kat sebelah tu baju belum berlipat, ambil tengok. Kalau kat belakang ni, dia akan ni tohor sikit lah. Dia akan ukuran dia ke atas sikit. Berbanding bahagian hadapan ni, dia akan keruk dia akan ke dalam sikit. So, yang ni kamu agak-agak lah bila kamu sketch nanti. Kalau tak ada pembaris lengkuk tu, kamu anggaplah kamu nak buat bentuk U, tapi kamu lukis separuh.
U separuh. So kamu buatlah macam tu, lebih kurang macam tu lah. Okay, so harap teknik ni dapat membantu kamu jika tak ada garis pembaris siku ni. Okay, seterusnya kita dah selesai buat garis leher. Sekarang kita akan buat garisan melintang untuk dada. Jadi kat sini kita tengok ukuran dada bahagi 4 ialah 9 cm. So, daripada titik A, kita ukur dulu ukuran dada sebanyak 9 cm. Kemudian kita labelkan dia, selepas D kita labelkan dia sebagai titik E. Okey, lepas tu macam biasa, cikgu ingatkan, bila tak ada pembaris sesiku, kalau ada pembaris sesiku senang. Satu bahagian ni kita rapatkan dekat tepi garisan ni and then kita buat garis lurus. Lepas tu baru kita ukur. Tetapi kalau tak ada pembaris sesiku pun tak ada masalah. Pembaris ni pun dia bentuk macam persegi macam tu kan. Macam sesiku juga. So kamu letak bahagian tepi ni betul-betul dekat garisan menegak ni. Kamu buat dulu garisan. Lepas tu baru kamu tandakan ukuran dia. Jadi ukuran menegak ni 1/4 dada lah. So 9 cm. Tetapi untuk ukuran melintang ni kita kena tambah sikit ukuran tu. Jadi kat sini 1/4 dada tambah 1.5 cm untuk kelonggaran lah. Kita nak baju tu tak adalah betul-betul ketat bahagian dada tu. Kita nak ada ruang sikit. Jadi ukuran dada kita tadi 9 cm tambah lagi 1.5 cm jadi 10.5 cm. So kamu tandakan kat situ dan labelkan sebagai titik F. Okey. Boleh pergi setakat ni. Sekarang dah ada titik B ni. Kita buat garisan menegak. Macam cikgu cakap tadi, nak pastikan dia menegak. Bahagian tepi ni pastikan betul-betul sama dengan garis tu and then kamu buat je garisan menegak. Okey, B ke E ya. Okey, kemudian pada garisan B ni kita nak turunkan 1 cm. Kenapa kita nak turunkan 1 cm? Sebab bahu kita, bahu manusia ni tak adalah tegak macam tu. Tegak macam apa orang kata? Dia biasanya bahu kita akan jatuh sikit kan, kedudukan bahu kita. So, that's why kita turunkan 1 cm kat sini untuk buat garisan bahu. Lepas tu, kita cantumkan garisan tersebut. Jadilah garisan bahu. Jadi, kat sini kita letak sebagai titik I. Okey, kita sambung lagi. Tadi kita dah berhenti kat sini kan. I. Okey, kita stop dulu kat sini. Sekarang, kita ukur ukuran bahu ke pinggang pula. Okey. Ukuran bahu ke pinggang. Kita ukur. Tadi kita dah tengok ukuran bahu ke pinggang 16 cm. So, dari titik A tu, kita tandakan 16 cm. So, kat sini, kita tandakan sebagai titik G. Okey, kemudian daripada G ni, kita ukur lagi 10 cm. Nanti kita akan dapat garisan pinggul lah. Okey, sini tak cukup kan? Okey, tambahkan lagi. Ini ukuran standard lah. Daripada pinggang ke pinggul. Okey, 10 cm kan? G. Lepas tu tandakan dengan H. Titik H. Okey, sekarang AP labuh baju. Okey, sekarang dah lebih labuh baju. Tapi kamu bolehlah tambah satu lagi labuh baju. Okey, sekarang 26 cm. Tambahkan lagi satu labuh baju lah. Jadi 27 cm. So, sini kita tandakan sebagai P lah. Okey, seterusnya HN. HN ni adalah garis melintang. Okey, tengok kat sini nak ukur dah tak ada garisan kan kat bawah. Jadi, kamu ambil pembaris ni, letak bahagian atas. Kita garis pula bahagian bawah. Kita yang buat dia kan. So,
kat sini H ke N ialah garisan punggung. Jadi ukuran yang kita nak kat sini ialah 1/4 punggung tambah dengan 1.5 cm. Okey, kita tak naklah baju nanti pakai betul-betul sendat dekat bahagian punggung. So kita tambah sedikit ukuran 1.5 cm ni supaya untuk kelonggaran lah bila kita pakai baju tak adalah ketat sangat rompi tu. Okey, jadi berapa tadi? 1/4 punggung 40 cm. Okey, tambah dengan 1.5 cm jadi 11.5 cm. Okey. Jadi bila dah selesai H N kat sini. Okey, sekarang kita akan sambungkan garisan F ni ke N. Sambung saja. Okey. Panjangkan dia, sambung. Okey. Bila dah sambung F ke N, lepas tu kita akan turunkan. Sini 1.5 cm. 1.5 cm. Jadi titik ni kita akan tandakan sebagai L. Okey. Jadi bila dah siap, yang ni sebab kenapa kita tanda kat sini? Ada kaitan dengan kat sini kita nak buat keruk lengan. Jadi keruk lengan dia akan bermula dengan I ni, titik I ni. Okey. IJ sama dengan 5 cm. Okey, IJ pada garisan ni start dengan I ni kamu ukur 5 cm dan tandakan kat sini. Okey. J 5 cm and then untuk buat lekuk ataupun keruk bahagian lengan, kita kena masukkan ke dalam sebanyak 0.75 cm. Okey, so buat garisan macam tu. Ini lebih kurang 0.75 cm lah. Cikgu tulis kat sini. Kemudian kita labelkan sebagai K. Okey. Dah labelkan sebagai K. Untuk IK ni senang saja. Kamu buat garis lurus. Okey, buat garis lurus saja. Okey, tetapi K ke L ni kita kena buat lengkuk. Sebab lengan ni dia ada keruk kat sini. Jadi kalau ada pembaris sesiku, gunakan. Kalau tak ada, kamu boleh buat anggaran lah. Sketch lah. Lebih kurang bentuk macam ni. Okey, so kita akan dapat keruk lengan kat sini. L ni. Sampai ke L ya. Okey, setakat ni faham tak? Cikgu harap kamu faham lah. Kalau kamu nak sketch, kamu sketch lah sikit-sikit. Janji dia nampak melengkung kat sini ya. Okey, seterusnya mana garisan pinggang tadi? Okey, garisan pinggang tadi pun kita kena panjangkan dia. Okey, cikgu lupa nak panjangkan. So, kamu kena gariskan dia. Macam bila nak buat garis melintang tu, pastikan sama bahagian tepi sini supaya garis kita tu tak sengit. Okey, so kat sini titik persilangan ni, garisan menegak dengan garisan melintang ni, kita letak label kat sini M. Jadi kita kena masukkan lebih kurang 0.5 cm ke dalam. Nak buat bentuk pinggang kan. 0.5 cm. Tandakan. Kemudian kita buat garisan. Okey. LM ni. Okey. Buat garisan macam ni. LM. Ini O Sorry. O. Titik O. So LO. Buat garisan lurus. Untuk bahagian atas ni. Tapi untuk bahagian bawah ni, ON ni, gunakan pembaris melengkung ni. Untuk bentukkan pinggul macam ni, pinggang ke punggung macam ni ya. Okay, kalau tak ada, bila kamu dah buat ukuran 0.5 ke dalam, yang ke atas ni, kamu just guna pembaris pun boleh buat garis lurus. Kat bawah ni, kamu curvekan dia sikit. Dia tak boleh menegak lurus. Dia kena curvekan dia sikit kat situ. So, dapatlah garisan ON.
Okey, seterusnya kita buat labuh baju tu. Okey, labuh baju belum settle lagi kan? So, buat garis lurus sampai habis. Macam ni. Okey. Labelkan Q. Panjang dia PQ ni sama dengan HN. Sama. Jadi, yang ni berapa tadi? 11.5 kan? So, PQ ni pun 11.5. So, kamu turunkanlah garisan ni. Okey, bila dah turunkan, okey, kita kena naikkan kat sini. Naikkan dia lebih kurang 0.5 cm. Okey, sebab kita tak nak dia menegak, kita nak buat curve sikit kan. Okey, so labelkan R kat sini. And then, kamu ambil pembaris lengkung ni, buat bentuk lengkungan kat sini ya. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, so dia bersambung dengan garisan ni. Okey, kalau tak ada pun kamu buatlah sambung sampai dia jadi macam melengkung sikit lah kat sini. Okey, dah selesai ke? Belum selesai lagi. Sekarang kita kena buat lisu. Lisu dekat bahagian tengah ni. Jadi untuk lisu, kita tandakan dulu daripada lisu kita buat dekat pinggang Okey, kita buat dekat bahagian pinggang. So, untuk bahagian pinggang ni, kita ukur garis lisu ni GS 5 cm dan kita tandakan. Okey, sekejap ya. Okey, sekarang kita buat lisu. Jadi, bila kita dah tandakan 5 cm kat sini, okey, lepas tu kita ukur kiri dan kanan 0.75 cm jarak dia. Ukur kiri dan kanan ni kita tandakan dengan S lah. Daripada titik F ke kiri 0.75 cm, ke kanan pun sama 0.75 cm. So labelkan sini T, sini U. Jadi lepas tu okey, ke atas pula, ke atas. Jadi kat sini kita buat garisan lurus lah. Okey, letak je pembaris kat atas ni, tengah-tengah. Jadi atas ni sama dengan garisan dada, garisan melintang ni. Okey, so kita boleh bentukkan garis lurus. Jadi sebelum naik ke atas, kita naikkan dalam 5 cm. Okey, so kita tandakan kat sini 5 cm. Manakala ke bawah pula ialah 6 cm. Jadi kita ukur 6 cm ke bawah ya. 6 cm. Dan kita sambung titik-titik ni. Titik atas ni W, sini V. Kita sambung titik-titik ni jadi bentuk diamond. So, sambungkan dia. Okey. Dah selesai untuk lisu. Jadi, SB 6 cm, 5 cm. Okey, bila dah selesai untuk lisu, dah siap ke? Belum. Sebab, pernah tengok pengawas pakai vest tak? Pernah tengok pelajar lain pakai vest ataupun kamu sendiri pakai vest, dekat bahagian hadapan tu ada butang kan? Jadi, bila ada butang, kita kena tambahkan ruangan untuk butang dan lubang butang nanti. Jadi, untuk butang ni kita kena tambahkan 1.5 cm sepanjang garisan ni. So, ukur dulu 1.5 cm, atas 1.5 cm. Kalau pembaris kamu pendek, kamu buatlah sikit-sikit. Tapi cikgu ni kebetulan lah. Cikgu ada pula pembaris panjang kat rumah ni. So, cikgu boleh terus buat garisan lurus dari atas sampai ke bawah. Ni jarak dia ke sini daripada garis tengah ni ke garisan baru yang kita buat ni 1.5 cm. Okey, buat je macam tu. Lepas tu yang ni sambungkan je dia. Sambungkan. Lepas tu atas ni pun sambungkan.
Okey, sekarang bila kita pakai vest kan, vest dia tak macam baju t-shirt ni. Ni leher, dia punya keruk ni betul-betul dekat leher. Tapi vest biasanya bukaan leher dia akan lebih luas sikit. Dia akan ke bawah sikit macam tu. Okey, lepas tu kat sini dia ada butang. Okey, bentuk dia macam tu. Vest kan, dia tak ada lengan kan. Jadi bentuk vest macam tu. So, leher dia ni dia akan ke bawah sikit. Jadi kita akan turunkan garis leher dia menjadi 9 cm. Jadi kita ukur daripada sini, kita ukur dia daripada garis A ni, kita akan dah ada dekat garisan dah ada ni. Kita akan buat sini X lah, 9 cm. So macam mana? Kita akan bentukkan garis leher V daripada C ke X ni. Jadi, kalau kamu tak ada pembaris lengkuk, kamu just buat garis V je. Terus je macam tu. Ataupun, kalau kamu ada pembaris lengkuk ni, boleh guna. So, dia punya bentuk dia cantik lah sikit. Dua-dua boleh. Nak buat lurus pun boleh. Nak buat melengkuk sikit pun boleh. So, kat sini X lah. Samalah. So, dah selesai. So, proses yang terakhir ialah kita kena masukkan basi keseluruhan pola ni. Okey? Kenapa kita kena masukkan basi? Sebab ini adalah garisan saiz sebenar badan tu. Jadi, bila kita tak letak basi, takkan kita nak jahit atas kain ni. Jadi, ukuran dia akan jadi lebih kecil. Jadi, kita kena buat basi. Okey, jadi untuk basi, kiri semua bahagian ni kita akan letak 1.1 cm. Okey, untuk bahagian bawah ni 1.5 cm. Dan untuk bahagian bahu ni, bahu 1 cm. Tapi garisan melengkung ni kita akan letak sikit je, 0.75. Sama dengan leher, 0.75. Untuk garis leher, kita dah tak guna garis leher ni tau. Kita guna garis leher yang baru. Okey, kalau nak senang kerja nanti untuk jahit, kita buat je terus V kat sini. Panjangkan terus kat sini. Okey. Macam tu lah. Lebih kurang. Okey, so kita ukurlah 0.75 cm, sekeliling ni 1 cm. Yang garisan lurus senang saja nak buat 1 cm. So 1 cm. Sini pun 1 cm kan. So buatlah garisan lurus 1 cm. Kalau yang ni pun sama 1 cm. Sini 1 cm. Kalau kamu ada pembaris lengkuk ni, terus buat macam tu lah. Macam ni. Kalau tak ada, kamu buat sikit-sikit. Okey, cikgu buatlah sikit-sikit. Nanti kamu tak tahu kan. Okey, macam tu. Okey, bawah ni 1.5 cm. Jadi ukur daripada sinilah. Sini 1.5. Hujung ni pun. Daripada yang lekuk ni, R ni 1.5. So buatlah garis. Lebih kurang macam tu lah. Sini lurus lagi kan. So tandakan sikit lah. Kalau tak nak confuse kan. 1.5 cm. Sini 1.5. Sini pun 1.5. Sini pun 1.5. Okey. Ni pun 1.5. Okey. Yang ni dah lurus kan. So yang dah lurus ni senang sajalah. Kita buat basi tau. Okey. So yang ni buatlah slow-slow, cantumkan. Ini yang kita lukis ni adalah garisan gunting. Nanti kita akan gunting dekat garisan basi yang kita buat lah.
Okey, so dekat bahagian leher ni mencabar sikit sebab dia 0.75 kan. Kalau susah sangat kamu ambil 0.8 pun boleh. Okey, so buatlah sikit-sikit macam tu. Cikgu pun tak terror juga. Jadi kena buat sikit-sikit macam tu. Lepas tu baru kita sambungkan garisan tu. Tak ada masalah. Buat sikit-sikit. Kalau ada pita ukur, boleh guna pita ukur. Tapi kalau cikgu assume kamu tak ada lah pita ukur kat rumah, so cikgu tunjukkan gunakan pembaris. Sampai hujung lah. So nanti atas ni pun sama. Atas ni 1 cm kan. So atas ni 1 cm. So buat garisan ni. Jangan risau sengit ke apa. Nanti kita akan gunting garisan ni. Cuma make sure dia ukuran dia sama lah. Janganlah ada kejap 2 cm, kejap 1 cm. Ni bahu ni garisan lurus senang 1 cm. So terus buat tanda hujung ke hujung. Lepas tu buat garisan ni. Ni dekat leher ni dia 0.75 semula. Sebab dekat leher ni nanti kita akan cantumkan dengan lapik, so dia tak nampak. Sama juga dengan lengan. Lebih kurang lah. So sambungkan ni. Okey. Sampai kat sini. Okey. Lepas tu untuk ni kamu kena lebihkan sikit. Kat sini pun ambil 0.8 cm. So kat sini pun sama Okey, lepas tu 0.75 buat garis lurus je. Dekat garis lurus senang. Okey. So, kita sekarang dah ada basi. Sekeliling, tengok sekeliling ni kita ada basi. Tetapi kita kena lukis garisan pemadan. Mana garisan pemadan dia? Okey, garisan pemadan. Kita buat garisan putus-putus. Jadi untuk garisan pemadan, sebab bila cikgu tunjuk dekat kamu ni, cikgu takut kamu tak nampak. So cikgu dah buat garisan ni, dah pekat-pekat. So cikgu gunakan pen untuk buat garisan putus-putus kat sini. Jadi garis putus-putus. Garis putus-putus ni nama dia garisan pemadan. Apabila kamu jahit rompi kamu nanti, kamu akan jahit atas garisan putus-putus ni. Kalau yang kat luar ni, garisan lurus. Ni sebenarnya lurus lah. Jadi itu adalah garisan gunting. Nanti bila kita nak gunting pola, kita akan gunting pada garisan luar ni. Okey, sebab tadi cikgu dah buat pola ni. Garisan cikgu dah agak pekat cikgu buat kat situ kan. Jadi sekarang cikgu buat garisan putus-putus ni gunakan pen. Okey, supaya lebih nampak lah. Ini adalah garisan pemadan. Okey, buatlah sampai habis. Okey. Tak susah pun. Susah ke buat pola ni? Kamu kena rajin. Sikit lagi nak habis. Okey. So, dah siap pola kita. Dah lengkap ke? Belum lengkap. Ada beberapa lagi iaitu tanda pola. Okey, apa tanda pola yang kita perlu letak pada pola ini?
Okey, yang pertama kita perlu letak pola garis tengah hadapan. Okey, garis tengah hadapan. Okey, selain daripada tu, kita kena letak garisan ira lurus. So, biar dia daripada atas ni, dekat dada, garis pinggang, okey, sampai ke bawah ni. Buatlah garisan ira lurus. Okey, lepas tu kamu kena labelkan. Okey, labelkan apa? Pola, badan, hadapan. Okey, lepas tu dalam kurungan letaklah berapa keping. Kita kena potong nanti 2 keping. Maksudnya pola ni nanti kita kena potong 2 keping kain untuk jadikan dia rompi. Okey, setakat ni boleh faham ya? Kalau tak faham nanti boleh drop komen Cikgu akan tolong reply. Okey, terima kasih.